sesebuah kenderaan di samping melengkapkan kitaran pengeluaran yang mampan dalam industri otomotif dan seluruh sektor pembuatan di negara ini. Saya ingin menanyakan apakah perkembangan terkini EV, khususnya kereta nasional, dan apakah usaha agresif membuat persediaan ke arah penggunaan EV yang dikatakan akan bermula pada tahun 2030 nanti. Selain itu, bagaimana dengan pusat mengecas bateri? Hanya terdapat 5 pusat mengecas di Pahang dan tiada langsung pusat mengecas di Terengganu dan Kelantan. Bagi meningkatkan pasaran kereta elektrik ini di Malaysia, selain menawarkan lebih banyak model dan insentif, saya amat berharap pihak kerajaan menawarkan lebih banyak pusat mengecas kereta elektrik. Kami orang Kelantan pun mahu pakai kereta elektrik ini, insya-Allah. Pengurusi maksud P24 butiran 00530 menaik taraf dan memperbaiki infrastruktur asas kawasan perindustrian sedia ada. Di Kuala Krai terdapat sebuah kawasan yang disediakan sebagai kawasan perindustrian. Dengan belanjawan yang meningkat pada tahun ini, saya ingin menarik perhatian pihak kementerian dan mencanangkan kawasan Setapuna di Kuala Krai untuk dibangunkan sebagai kawasan perindustrian berat secara sistematik dan efisien. Ia tentunya dapat membuka peluang pekerjaan serta menaikkan nilai tanah di sekitarnya. Saya mengharapkan pihak MITI dapat membantu bukan sahaja dari sudut menyediakan infrastruktur yang sesuai, malah turut mencanangkan pelabuhan yang sesuai yang akan turut sama menjayakan kawasan perindustrian ini. Yang terakhir, Puan Pengerusi, iaitulah maksud P24 butiran 00201 program pembangunan industri otomotif. Soalan saya ialah apakah pihak kementerian menyedari bahawa harga sebuah motosikal terlalu ketara perbezaannya apabila sampai kepada pembeli. Saya mendapat aduan daripada anak-anak muda. Contohnya harga sebuah motosikal Yamaha Y15 ataupun orang Kelantan panggil Y-Suku. Dan beberapa model lain yang harganya sekitar 9,000 ketika pelancaran dibuat. Namun selepas sampai kepada penjual, ianya dijual sehingga RM15,000. Adakah kerajaan menyedari tentang perkara tersebut dan apakah langkah yang diambil untuk mengekang kenaikan dan manipulasi oleh pihak-pihak ini? Untuk butiran yang sama, saya ingin menanyakan kenapakah terdapat kelewatan untuk menerima kereta-kereta nasional seperti Proton dan Penuh 2 selepas ditempah. Misalnya kereta Penuh 2 Beza. Pembeli terpaksa menunggu sehingga 6 hingga 8 bulan. Myvi sehingga 3 hingga 5 bulan untuk mendapatkannya. Apakah faktor-faktor melibatkan kelewatan tersebut dan apakah langkah yang diambil oleh pihak MITI untuk menangani masalah tersebut? Pengurusi, itu sahaja daripada Kuala Krai. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Saya jemput Yang Berhormat Puchong. Terima kasih Puan Pengerusi. Puchong hari ini hanya akan fokus kepada satu butiran, iaitu muka surat 266 butiran 040300 Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA. Hari ini saya ingin menyentuh 2 sektor baru yang digalakkan oleh MIDA, iaitu pusat data center dengan izin dan kenderaan elektrik. Tuan Pengerusi, Malaysia berpotensi menjadi hub pusat data ASEAN dengan strategi yang baik. Pemain utama pusat data adalah syarikat antarabangsa MNC seperti AWS, Microsoft, Google, Meta, Equinix dan lain-lain. Kebanyakan mereka mempunyai komitmen carbon sifar bersih, net zero carbon, dan menyertai inisiatif Global RE100. Kelab RE100 terdiri daripada syarikat yang komited untuk mendapatkan 100% tenaga elektrik mereka daripada RE dalam satu tempoh masa. Kebanyakannya menjelang tahun 2030. Oleh itu, ia dipanggil RE100, iaitu Renewable Energy 100%. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, International Energy Agency menganggarkan bahawa industri pusat data pada masa ini menggunakan sekitar 1% daripada tenaga elektrik dunia dan angka ini boleh mencapai 2 digit menjelang 2030. Pendek kata, pusat data memerlukan banyak tenaga elektrik dan pemain utama mahukan tenaga elektrik ini dalam bentuk RE. Oleh itu, untuk meningkatkan pelaburan pusat data oleh MNC besar di Malaysia, kita perlu menawarkan option RE yang lebih banyak dan menarik. Selain daripada inisiatif kerajaan untuk meningkatkan RE dalam campuran elektrik, MIDA harus bekerjasama dengan Kementerian Tenaga untuk mewujudkan option-option yang lain RE kepada pemain-pemain pusat data. Sebagai contoh, membenarkan pusat data untuk membeli tenaga solar terus dari large scale solar LSS di lokasi yang lain melalui grid nasional dengan menggunakan third party contract TPC. Kerajaan juga boleh menawarkan kuota net energy metering ataupun self-consumption (SELCO) untuk pusat data dengan syarat yang lebih menarik, seperti kita boleh keluarkan syarat yang menghadkan kapasiti pemasangan solar pada 30
75% maksimum demand. Seterusnya saya ingin mengalih ke industri EV. Baru-baru ini Menteri mengumum dengan bangga Kementerian telah pun meluluskan permohonan Tesla untuk mengimport kenderaan bateri elektrik BEV ke Malaysia, di mana Tesla akan membuka sebuah ibu pejabat di Malaysia, memperkenalkan pusat pengalaman dan pusat servis Tesla serta mewujudkan rangkaian supercharger di Malaysia. Sementara ini adalah berita baik untuk peminat Tesla. Puchong ingin mengingatkan Maida bahawa kita perlu fokus untuk membina industri dalam rantaian pengeluaran EV global dan bukan hanya semata-matanya EV uptake di Malaysia. Dari segi peluang pekerjaan dan economic multiplier effect, ada perbezaan yang sangat besar antara membina kilang pengeluaran EV dan komponen EV, pusat R&D ataupun regional headquarters berbanding dengan hanya sales office. Oleh itu, Puchong mengalu-alukan keputusan Kabinet baru-baru ini untuk menubuhkan Special EV Task Force dan usaha untuk membangunkan polisi EV kebangsaan. Puchong ingin tahu bilakah polisi ini akan siap dan diumumkan. Saya juga sangat berharap bahawa kerajaan jangan mengambil masa terlalu lama. Kalau boleh kuat kerja sikit, siapkan dalam masa 3 atau 6 hingga 6 bulan. Ini adalah kerana negara-negara jiran kita juga sedang giat mencari dan menarik pelabur industri EV ke negara mereka. Things are moving very fast. We cannot afford to be slow. Dengan izin. Dari segi EV uptake pula, kerajaan harus memberi tumpuan kepada EV kos rendah dan sederhana serta motosikal elektrik dan memberi insentif cukai yang lebih baik kepada mereka berbanding dengan EV mewah seperti Tesla, Volvo, Mercedes dan lain-lain. Sekarangnya tiada perbezaan dari segi insentif cukai. Puchong juga ingin menarik perhatian Maida bahawa ada startup tempatan yang mengeluarkan motosikal elektrik. Maida harus bekerjasama dengan MOSTI untuk membantu startup seperti ini dan syarikat-syarikat tempatan yang berkaitan dengan EV untuk menjadi lebih kompetitif bagi bersaing di pasaran dunia. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Puchong. Saya jemput Yang Berhormat Putrajaya. Terima kasih Tuan Pengerusi. Pertama sekali saya ingin menyentuh butiran 50000 Dasar Nasional Industri 4.0. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri berperanan besar bagi melonjakkan Malaysia sebagai negara pedagang yang paling berdaya saing, termasuklah dalam konteks Industri 4.0. Tentunya dasar berkaitan Industri 4.0 ini menjadi panduan MITI. Namun, mengambil kira revolusi Industri 4.0 yang pantas, dinamik dan berubah dengan cepat, apakah strategi MITI bagi memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perlumbaan ini? Berpandukan kepada dasar tersebut, apakah sasaran yang hendak dicapai oleh MITI bagi tahun 2023 ini? Adakah terdapat bidang fokus tertentu yang akan diberi tumpuan pada tahun 2023? Seterusnya, butiran 030700 berkaitan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Negara ataupun MATRADE. Dengan pelbagai ketidaktentuan dalam ekonomi antarabangsa, termasuk konflik perdagangan, adalah penting bagi usahawan Malaysia untuk terus mencari peluang ekspor seiring dengan polisi Malaysia yang mengamalkan perdagangan bebas dan terbuka. Jadi, apakah strategi kerajaan dalam mengembangkan lagi destinasi ekspor negara melalui MATRADE? Jika dilihat butiran 00204, tabung promosi ekspor perkhidmatan sebagai contoh, peruntukan untuk tahun 2023 adalah lebih rendah berbanding dengan tahun 2022. Secara keseluruhannya juga, belanja pembangunan bagi MATRADE menunjukkan peningkatan minima sebanyak RM800,000. Adakah MATRADE dan pegawai MATRADE diberikan sokongan secukupnya bagi menjalankan tugas mereka dengan sempurna? Dan saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk berpesan supaya JCOM tidak menggunakan MATRADE sebagai platform untuk menyebarkan propaganda mereka pada rakyat Malaysia di luar negara seperti mana mereka sedang menggunakan sekolah pada hari ini. Bagi butiran 040200 ekonomi digital, seperti mana yang kita sedia maklum, Malaysia Digital Economy Blueprint ataupun My Digital telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Pak Goh pada 19 Februari 2021. Saya minta penjelasan Menteri, apakah kerajaan akan meneruskan dasar ekonomi digital ini kerana ianya telah terbukti berkesan dengan
kejayaan Malaysia menarik kemasukan dan minat pelaburan daripada Microsoft, Amazon, Intel, Tesla dan sebagainya. Dalam konteks ekonomi digital, tahap ketersediaan sumber manusia yang berkemahiran adalah amat penting. Saya minta Menteri senaraikan kerjasama yang dilaksanakan di antara MITI dan institusi pendidikan di Malaysia bagi memastikan negara dapat menyediakan tenaga kerja dalam ekonomi digital yang mencukupi dan berdaya saing. Tuan Pengerusi, masih di bawah butiran yang sama, kita tahu bahawa kemajuan teknologi digital termasuk Artificial Intelligence AI dengan izin akan memberi kesan kepada struktur keperluan tenaga kerja. Ada bidang pekerjaan konvensional yang akan menjadi kurang relevan apabila penggunaan AI semakin meluas. Apakah rancangan kerajaan dalam membangunkan industri AI negara dan memastikan nasib pekerja yang terjejas akibat penggunaan teknologi AI ini akan terjaga? Saya juga ingin menyentuh butiran 040000 pengukuhan pelaburan berkualiti secara keseluruhan. Kerajaan telah memperkenalkan Plan Hala Tuju Strategi E-Dagang 2.0 atau NESR 2.0 pada April 2021 dengan sasaran saiz pasaran e-dagang di Malaysia bernilai 1.5 trilion menjelang tahun 2025 dan bilangan PMKS yang menerima guna e-dagang seramai 875,000 usahawan. Dengan sasaran PMKS tahun 2023 iaitu 13,000 usahawan bagi ekspor melalui e-dagang dan 50,000 usahawan bagi perniagaan melalui e-dagang, soalan saya, adakah kerajaan yakin bahawa sasaran menjelang tahun 2025 tersebut akan dapat dicapai? Mohon Menteri berikan perincian sasaran PMKS mengikut subsektor. Apakah pendekatan baharu yang diperkenalkan oleh kerajaan dalam memastikan sasaran keseluruhan NESR 2.0 tercapai dan memberi manfaat kepada PMKS terlibat? Seterusnya, butiran 00520 dana pelaburan strategik dan butiran 00525 dana projek berimpak tinggi. Dalam bajet 2022 yang dibentangkan oleh kerajaan pada waktu itu, dana khas pelaburan strategik sehingga 2 bilion disediakan bagi menarik pelaburan asing strategik dan syarikat multinasional. Ini bagi melengkapkan rataian industri dan memacu penjanaan pekerjaan berteraskan pengetahuan dan peluang pembangunan perusahaan kecil dan sederhana tempatan. Jika dilihat kedua-dua butiran ini, seolah-olah kedua-duanya mensasarkan matlamat yang sama, iaitu menarik pelaburan syarikat-syarikat bertaraf dunia dengan projek mega dan strategik bagi menempatkan aktiviti dan projek mereka di Malaysia selaras dengan aspirasi pelaburan nasional. Jadi, apakah perbezaan skop, peruntukan dan impak bagi 00520 dengan butiran 00525? Apakah strategi kerajaan dalam memastikan pelaburan yang besar ini mendapat pulangan yang disasarkan dan apakah sektor yang menjadi keutamaan? Berhubung dengan perkara ini juga, saya ingin mencadangkan agar kerajaan meningkatkan jumlah peruntukan bagi butiran 00520 dana pelaburan strategik ke 5 bilion ringgit bagi menyokong matlamat menjadikan Malaysia sebagai paksi industri masa hadapan di Asia Tenggara. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Putrajaya. Saya jemput Yang Berhormat Bakri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Puan Pengerusi. Saya ingin membawa perhatian berkenaan dengan dua butiran, iaitu 020,000 pembangunan industri dan daya saing sebanyak 83 juta dan juga 030,000 pengukuhan perdagangan antarabangsa. Yang Berhormat Puan Pengerusi, industri perabot Malaysia menduduki tempat yang ketiga di Asia. Tanpa disedari, 60% daripada industri ini disumbang oleh industri perabot dari Muar. Dan ianya telah menjadi nadi ekonomi yang penting untuk daerah sekitar Muar. Dan industri perabot Muar telah menunjukkan reputasinya dari segi kualiti dan kekuatannya.
pada 1 ketiga dahulu dalam tahun 90-an, industri MUA, pemain-pemain industri perabot dari MUA di bawah payung MUA Furniture Association secara tidak langsung telah mewakili industri perabot Malaysia dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa dengan menyertai dan menganjurkan pelbagai pameran perabot. Namun, keadaan industri perabot MUA yang pernah gemilang ini kini semakin membimbangkan. Industri perabot MUA sekarang menghadapi persaingan yang hebat daripada negara-negara lain seperti Vietnam dan China. Saya memohon pencerahan daripada pihak kementerian, daripada MITI, untuk menerangkan kepada kita apakah insentif dan bantuan dari segi polisi yang akan dihulurkan kepada pemain-pemain industri perabot khasnya bagi pemain-pemain industri ini di sekitar daerah MUA. Yang berhormat Puan Speaker, jumlah permohonan bagi sijil tempasa iaitu dengan izin Certificate of Origin ataupun CO bagi produk yang berkaitan perabot di bawah skim CPTPP adalah pada tahap yang sangat rendah kalau berbanding dengan skim-skim perjanjian perdagangan bebas yang lain. Maka saya memohon penjelasan daripada pihak kementerian apakah usaha yang akan dibuat untuk meningkatkan permohonan CO untuk perabot industri. Seterusnya, Yang berhormat Puan Speaker, saya ingin membawa perhatian untuk butiran 060,100 pengoperasian My Muda sebanyak 3 juta ringgit. Ini merupakan satu dasar baru yang bermula sejak tahun 2020. Saya memandang ini satu usaha yang baik. Sebagai contoh, industri perabot, terutamanya di MUA, menghadapi bukan saja saingan daripada luar, tetapi juga ada cabaran di dalam. Terutamanya bagi 2 tahun yang lepas, mereka bukan berhadapan dengan keadaan ekonomi yang tidak begitu menggalakkan ekoran daripada penularan COVID-19, tetapi juga menghadapi cabaran, mungkin saya berkata, daripada kaki-kaki tangan awam dan juga agensi-agensi kerajaan. Ada pemain industri yang bagi tahu saya, sekurang-kurangnya setiap minggu mereka terpaksa berhadapan dengan kononnya operasi daripada pihak berkuasa. Dan setiap bulan ada saman ataupun tawaran kompau dikenakan kepada mereka. Apakah usaha ataupun peranan pihak kementerian MITI yang bertanggungjawab berkenaan dengan untuk meningkatkan daya saing industri ini memainkan peranan sebagai pemudah cara supaya seperti yang saya pernah bangkitkan dalam Dewan Mulia ini, kerajaan adalah berperanan untuk membantu rakyat tetapi bukan untuk menyusahkan rakyat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bakri. Saya jemput Yang Berhormat Maran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi kerana izinkan saya untuk turut membahaskan bajet Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI yang diperuntukkan 1.58 bilion dengan mengurus 675 juta dan pembangunan lebih kurang 908 juta. Tuan Pengerusi, saya ingin membincangkan dalam beberapa perkara. Yang pertama ialah butiran 020700 Perbadanan Produktiviti Malaysia ataupun MPC. Perbadanan ini diperuntukkan lebih kurang 40 juta, kos diturunkan
dan ditukarkan. Maka beberapa perkara ingin saya tanyakan berhubung dengan MPC ini. Yang pertama, apakah sebenarnya prestasi MPC yang telah pun ditubuhkan oleh kerajaan sejak berapa lama? Dan apakah MPC ini telah mencapai matlamat yang telah digariskan oleh kerajaan dalam meningkatkan produktiviti negara? Dan saya juga ingin tahu apakah bentuk program-program yang telah disusun oleh MPC bagi memastikan supaya kos pelaksanaan program, projek dapat kita turunkan dan produktiviti dapat dinaikkan dan akhirnya kita dapat menguntungkan untuk kepentingan negara. Dan saya ingin tahu juga berapakah sebenarnya pejabat MPC ini di seluruh negara, kerana saya lihat ada beberapa negeri saja yang ditempatkan MPC ini, sedangkan peranannya agak penting bagi memastikan produktiviti negara kita. Yang Amat Pengerusi butiran 030700 Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia ataupun Matrid. Matrid telah diperuntukkan sebanyak 125 juta dan Matrid bertanggungjawab mempromosikan perdagangan Malaysia di peringkat antarabangsa. Dan tahniah saya ucapkan kepada Matrid kerana telah menerima anugerah World Trade Promotion Organization WTPO di bawah The Best Use of Information Technology. Dan anugerah ini amat membanggakan kita dan saya ucapkan tahniah kepada Matrid dan juga seluruh pegawai dan kekitangan yang bertugas di luar negara ini. Pada tahun 2022, kerajaan dahulu di bawah kerajaan keluarga Malaysia, Malaysia telah mencapai nilai dagangan 2.84 trilion, manakala nilai ekspor ialah 1.55 trilion, melebihi sasaran 3 tahun RMK12. Manakala nilai import pula ialah 1.29 trilion. Saya ingin bertanya, berapa banyakkah pejabat Matrid di luar negara dan di negara mana pejabat-pejabat ini telah ditubuhkan? Dan berapa ramai pegawai-pegawai di kalangan Matrid di pejabat di luar negara ini dan berapa ramai pula pegawai-pegawai tempatan di negara berkenaan diambil bertugas bagi membantu peranan yang dimainkan oleh Matrid di negara-negara berkenaan? Berapa ramaikah usaha-usaha negara yang menjalankan perniagaan di negara-negara luar terlibat? Kerana Yang Amat Pengerusi, bila kita pergi ke luar negara, kita tengok ramai peniaga-peniaga kita, ramai usahawan-usahawan kita berada di negara berkenaan. Berapa ramai mereka ini? Dan bagaimana pula kerajaan memberikan sokongan kepada mereka dalam pastikan supaya penglibatan usahawan-usahawan kita di luar negara ini dapat kita perkuatkan lagi, dan berapa ramai pula yang melibatkan kaum Bumiputera, China, India dan sebagainya. Apakah kerajaan bercadang untuk membina pejabat Matrid di Singapura kerana harapan juga negara untuk tujuan itu? Yang berikutnya butiran 050300 promosi penggalakan pelaburan dan perdagangan. Seperti yang kita tahu, Yang Amat Pengerusi, MITI banyak melaksanakan program-program atau trade mission perdagangan ke luar negara. Saya nak tahu berapa ramaikah usahawan-usahawan di negara kita. Kerana saya pernah mengikuti program ini satu ketika dahulu dan melibatkan ramai usahawan negara kita yang telah dibawa ke luar negara dan dalam tujuan untuk mempromosikan barang keluaran mereka dan kalau boleh mereka membina ataupun menubuhkan syarikat perniagaan di tempat mereka. Yang berikutnya Yang Amat Pengerusi ialah butiran 050300 Halal Development Corporation HDC dibentukkan 17 juta ringgit. Tahniah saya ucapkan kepada Jabatan Perdana Menteri, JAKIM, Kerajaan Negeri dan sebagainya semua pihak yang telah memastikan supaya semua barang-barang produk pengeluaran kita, dalaman ataupun luar negara yang diimport ditanggung, dipastikan kehalalnya dan kebersihannya untuk memastikan bukan saja baik untuk pengguna orang Islam di negara kita, tapi baik juga untuk seluruh rakyat negara kita ini. Dan akhirnya Yang Amat Pengerusi, apakah langkah drastik ataupun yang sungguh-sungguh dilakukan oleh kerajaan dalam pastikan supaya produk-produk dari dalam negeri dan luar negeri ini dipastikan halal
dan apakah peranan yang dimainkan oleh agensi Zealand dalam melaksanakan dan bekerjasama dalam pastikan produk ini halal dan dalam masa ini bersih untuk digunakan oleh rakyat orang Islam dan juga rakyat di negara kita seluruhannya dan juga pelancong-pelancong yang mungkin datang ke negara kita. Terima kasih Yang Amat Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Maran. Saya jemput Yang Berhormat Kalabakan. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya akan terus kepada butiran 020000 pembangunan industri dan daya saing bersekali dengan butiran 00520 dana pelaburan strategik dan 00525 dana projek berimpak tinggi. Untuk makluman, di bawah Kementerian Pembangunan Pendestrian dan Keusahawanan Sabah atau MIDE, terdapat 3 taman pendestrian yang berada di bawah bidang kuasanya, iaitu Kota Kinabalu Industrial Park, POIC Ladatu dan Sepitang Oil and Gas Industrial Park. Namun terdapat beberapa isu yang menghalang perkembangan pembangunan ini apabila ianya dilaksanakan menerusi pinjaman peruntukan persekutuan. Antara masalah tersebut adalah kekangan untuk membangunkan infrastruktur asas di kawasan taman-taman pendestrian. Kedua, terpaksa menanggung bebanan hutang yang tinggi hingga menjejaskan usaha proaktif untuk melaksanakan projek berimpak tinggi di dalam memacu pertumbuhan ekonomi Sabah. Justru itu saya memohon agar kementerian mempertimbangkan cadangan untuk menukarkan status pinjaman kepada geran bagi biayaan persekutuan di taman-taman pendestrian di bawah Kementerian Pembangunan Pendestrian dan Keusahawanan Sabah. Antara syur daripada cadangan ini adalah seperti berikut. Pertama, bermula pada rancangan Malaysia ke-13, semua peruntukan persekutuan diberi secara geran kepada taman pendestrian di Sabah. Kedua, pinjaman sedia ada di taman-taman pendestrian di Sabah sehingga perancangan Malaysia ke-12 RP3 dengan nilai keseluruhan pinjaman berjumlah 273,519,585.97 juta ditukar kepada geran merangkumi pecahan berikut. KKIP bagi laluan. Ini jiran ni takkan jiran pun tak dapat laluan. Dari bagi saya ni loh, bagi saya habiskan loh. Ini boleh bincang tepi. Boleh bincang tepi. Saya teruskan. KKIP Sdn Bhd 261,849,585.97 juta. POIC Sdn Bhd 11,670,107 juta. Cadangan ini dibuat atas beberapa justifikasi. Pertama, Sabah mendapat jumlah nilai pelaburan yang besar dan ini menjana pembangunan ekonomi serta meningkatkan nilai keluaran dalam negara kasar negeri dan secara langsung meningkatkan pendapatan negara dan nilai KDNK Malaysia. Misalnya, Puan Pengerusi, Kota Kinabalu Industrial Park menyumbang sebanyak 315 juta setahun kepada nilai KDNK Malaysia dan membayar kira-kira 75 juta setahun untuk kutipan cukai korporat kepada kerajaan persekutuan. Untuk tempoh 3 tahun iaitu dari 2019 hingga 2021, sektor perindustrian ini merupakan di antara penyumbang kepada KDNK Sabah dengan nilai pada tahun 2019 6.5 bilion ataupun 7.6% KDNK, pada tahun 2020 6 bilion ataupun 7.8% KDNK dan pada 2021 5.9 bilion ataupun 7.5% KDNK. Kedua, taman-taman perindustrian di Sabah telah mewujudkan peluang pekerjaan dan mampu menjana pelaburan berskala besar. Pada ketika ini, Kota Kinabalu Industrial Park telah berjaya menarik 300 syarikat perkilangan untuk beroperasi dengan nilai pelaburan berjumlah 10.5 bilion dan telah membuka sebanyak 18,000 lebih peluang pekerjaan. Manakala POIC Ladatu pula telah berjaya menarik 35 buah syarikat perkilangan untuk beroperasi dengan nilai pelaburan berjumlah 3.5 bilion dan telah berjaya membuka 2,186 peluang pekerjaan. Selain itu, Sepitang Oil and Gas Industrial Park telah membawa masuk syarikat Petronas untuk menjalankan operasi dengan nilai pelaburan berjumlah 6.73 bilion dan telah membuka sebanyak 450 peluang pekerjaan. Secara keseluruhannya, nilai pelaburan ketiga-tiga taman perindustrian ini adalah berjumlah 20.73 bilion. Justru itu, Puan Pengerusi melihat kepada perkembangan positif angka-angka ini, saya percaya penukaran status pinjaman
kepada geran akan membantu perindustrian di Sabah untuk lebih maju dan bersaing dalam memfokuskan kepada tarikan kepada para pelabur. Ketiga, Kerajaan Persekutuan sewajarnya memperuntukkan geran untuk melaksanakan infrastruktur asas di kawasan taman-taman perindustrian di Sabah seperti mana juga di negeri-negeri lain di dalam Malaysia dan tidak membeza-bezakannya memandangkan semua taman perindustrian yang wujud di dalam negara ini berpotensi menyumbang kepada ekonomi. Bagi laluan sikit. Sekejap lagi, sikit lagi. Ini jiran juga lagi. Tolong, saya teruskan nanti. Sikit lagi. Nanti kopi. Untuk makluman ya Puan Pengerusi, kena ganggu saya. Pihak Kementerian Kerajaan Sabah melalui Kementerian Pembangunan, Perindustrian dan Kesusahan Sabah telah mengemukakan kertas cadangan bagi permohonan penukaran status pinjaman kepada geran bagi biayaan persekutuan di taman-taman perindustrian negeri Sabah yang telah dibentangkan secara atas talian dalam mesyuarat Jawatankuasa Kerja Ekonomi pada masa lepas dan seterusnya diangkat ke mesyuarat Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 kali kelima pada 8 September 2022 yang lalu. Jadi Puan Pengerusi, Bagi laluan. tak apa, saya tak bagi. Tak cukup masa. Saya jiran, nanti saya boleh bincang dengan mereka. Saya mempunyai keyakinan ya bahawa sekiranya perkara-perkara yang telah saya ulas tadi dan telah saya bahas tadi dipertimbangkan boleh membantu merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negeri Sabah dan diharapkan pertimbangan tersebut dapat dipertimbangkan oleh kementerian yang sewajarnya. Terima kasih. Pak. Terima kasih Yang Berhormat Kalabakan. Saya jemput Yang Berhormat Rantau Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi. Peluang pada saya untuk membahaskan maksud P24 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Saya ingin menyentuh 050400 iaitu Halal Development Corporation HDC yang mana melibatkan peruntukan melebihi daripada 17 juta ringgit. Jadi saya ingin tahu sejauh manakah status setakat ini dan apa perkembangan usaha terbaru untuk meningkatkan lagi usaha untuk industri halal ini, dan saya ingin tahu juga tentang tesis berkaitan dengan tapak industri halal dalam kawasan saya iaitu tapak industri halal Pasir Mas yang terletak dalam Parlimen Rantau Panjang. Jadi saya ingin tahu apakah usaha yang telah dibuat dan inisiatif yang dibuat oleh kerajaan untuk memastikan supaya ia dapat dimanfaatkan kepada penduduk dan seterusnya memberi peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Saya ingin menyentuh juga tentang iaitu 010200 iaitu tentang perancangan strategik. Saya ingin penjelasan setakat ini apakah pencapaiannya dan apakah usaha untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi industri antara Pantai Timur dan Pantai Barat. Begitu juga saya ingin menyentuh berkaitan dengan 02000 pembangunan industri yang berdaya saing iaitu sokongan perdagangan dan industri dalam memastikan supaya mengurangkan kebergantungan kita kepada import. Apakah perancangan kerajaan setakat ini untuk memastikan industri kita berjaya dan untuk menggalakkan pertumbuhan industri tempatan dan setakat ini berapakah pencapaian yang kita telah capai. Dan saya ingin menyentuh juga iaitu 0300 iaitu berkaitan dengan integrasi kerjasama ekonomi ASEAN. Saya ingin penjelasan apakah inisiatif yang telah dilaksanakan terutama yang boleh bermanfaat kepada penduduk di sekitar sempadan termasuklah Perlis, Kedah, Perak, Kelantan dan termasuk utama kawasan saya di Rantau Panjang, manfaat limpahan daripada program yang telah dilaksanakan dan apakah pencapaian setakat ini dan apakah pelancangan jangka pendek dan jangka panjang untuk mengukuhkan lagi rundingan dua hala dalam isu ini. Saya ingin juga menyentuh berkaitan dengan 04000 iaitu pengukuhan pelaburan berkualiti. Saya ingin tahu berapakah nilai pelaburan langsung domestik yang telah diluluskan, berapakah nilai pelaburan langsung asing yang telah dicapai setakat ini dan berapakah jumlah perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang menjalankan ekspor melalui e-dagang yang telah dapat manfaat. Jadi sejauh mana pencapaiannya dan apakah perancangan untuk meningkatkan lagi pelaburan berkualiti ini. Begitu juga saya ingin menyentuh 040300 Maida.
Iaitu saya ingin penjelasan setakat ini apakah pencapaian MIDA dan apakah penambahbaikan untuk menggalakkan lagi penerasan pelabur-pelabur asing tempatan dalam terutama dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan, dan bagaimanakah kejayaan untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan untuk pelaburan berkualiti, dan apa manfaat terutama kepada limpahan daripada program ini, terutama di kawasan-kawasan negeri-negeri yang sedang bangun. Adakah kerajaan bercadang untuk menambah tapak industri baru, terutama dalam mengukuhkan lagi ekonomi kita di negeri-negeri yang kurang maju? Dan begitu juga di kawasan sempadan, terutama di kawasan saya Rantau Panjang sebagai pintu masuk utama di sebelah timur. Jadi sejauh mana usaha ini dibuat untuk memastikan supaya ia dapat manfaat kepada rakyat tempatan. Jadi kita mengharapkan supaya semua pelaburan-pelaburan boleh sedikit ringkas ya. Yang Mak Rantau Panjang, bolehkah kita mendapat pandangan pihak kementerian dalam hal perdagangan bebas FTA ni, khususnya CPTPP ya, yang nampak masih belum ada penjelasan yang kukuh daripada pihak kementerian sendiri, termasuk keputusan kabinet. Adakah kita akan meneruskan ratifikasi CPTPP ini yang dilihat ada kesan buruk kepada dalam sektor pertanian, termasuk kita terpaksa membuat menandatangani perjanjian baru termasuk UPUF 91 yang perlu mendapat penegasan daripada pihak kementerian sendiri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sik, dan saya juga pandangan yang sama, bersetuju dengan pandangan Sik, dan saya minta apa yang telah disadangkan oleh Sik ini dimasukkan dalam ucapan saya dan mohon pihak kementerian menjawab. Jadi kita ingin tahu status terkini supaya ia tidak merugikan masa depan negara. Terima kasih Tuan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Berhormat Rantau Panjang. Dipersilakan Yang Berhormat Tebrau. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya terus masuk kepada butiran 40300 MIDA. Seperti yang sedia maklum Tuan Pengerusi, FDI ataupun pelaburan langsung asing merupakan salah satu sumber untuk kita membangunkan ekonomi negara. Dan demi untuk kita menambah atau keyakinan pelabur asing ke Malaysia, ada beberapa unsur yang perlu kita telitikan. Pertama adalah modal insan. Adakah negara kita mempunyai cukup pekerja bermahir dan juga bakat-bakat untuk menarik pelabur asing ke Malaysia? Kedua, adakah ekosistem perniagaan kita atau dengan izin the ease of doing business di Malaysia adalah setaraf dengan tempat-tempat lain? Ketiga, kita juga kena perhatikan daya saingan kita dari segi kos buat perniagaan dan juga isu produktiviti yang akan saya bahaskan kemudian. Dan keempat yang bagi saya juga agak penting ialah dasar kerajaan dan juga kestabilan politik. Di sini saya ingin menyentuh, ada kawan-kawan di sebelah yang ada kata nak merancang, nak tukar kerajaan, nak menumbangkan kerajaan ini. Sebenarnya ini tidak membantu. Ini tidak membantu pembangunan ekonomi negara kita. Lebih baik tuan-tuan dan puan, kalau kawan-kawan di sana kalau suka merancanglah idea-idea untuk membantu rakyat, untuk membangunkan ekonomi negara. Laluan Tebrau boleh? Tak bagi, saya belum habis lagi. Tadi saya dengar ada banyak-banyak pembahas di sana. Tak yakin kepada rakan-rakan ni. Tadi ada banyak kawan-kawan pembahas di sana yang memberi idea yang Yang berhormat, ini peringkat jawatan kuasa. Right. Masa yang diberi amat pendek. Cuba stick kepada topiknya. Ya. Silakan. Tak apa, saya hanya nak kata, saya ajak kawan-kawan untuk join tim Madani ni untuk kita sama-sama menjayakan ekonomi Malaysia. Okey. Tuan Pengerusi, salah satu isu ialah isu pelaburan asing. Bila kita tengok MIDA ni, dia bagi angka tu mungkin besar, angka besar. Tapi rakyat di luar sana sebenarnya mereka tidak faham apa makna angka besar tu. Bagi saya, MIDA bila nak meneliti sebarang pelaburan asing ataupun domestik pun tak apa, dia kena pastikan beberapa benda. Satu,
adakah pelaburan ini dapat mewujudkan pekerjaan yang bermarak dengan gaji bermarak dan berkualiti? Adakah pelaburan ini akan memastikan ada pemindahan teknologi daripada negara asing ke sini? Dan paling penting juga, dia kena memastikan sebarang pelaburan yang masuk ke Malaysia ni, dia akan memanfaatkan kontraktor ataupun perniagaan tempatan khususnya dan tentunya rakyat Malaysia. Tidak guna kita bawa pelaburan ke Malaysia tapi akhirnya mereka hanya guna kita sebagai satu tempat untuk mendirikan kilang sahaja. Kedua isu yang saya ingin membawa Tuan Pengerusi adalah di bawah butiran 20700 Malaysia Productivity Center adalah MPC, isu produktiviti. Seperti sedia maklum, kerajaan telah meminda Akta Kerja 1955 dengan meringankan jumlah kerja seminggu daripada 48 jam kepada 45 jam. Bersama itu, gaji minimum juga telah dinaikkan daripada 1,200 kepada 1,500. Saya setuju ini adalah satu langkah yang baik demi kebajikan rakyat dan juga pekerja Malaysia. Tetapi pada masa yang sama, kita kena akui output makro, dari segi makro, output seorang pekerja itu berbanding dengan gaji dia telah menurun secara puratanya. Sebab satu bulan dia kurang kerja 12 jam dan pada masa yang sama gaji dia naik. Maka ini telah memberi satu kesan kepada industri-industri, khasnya di industri pembuatan, di mana mereka juga kena tambah lagi dengan isu kos perniagaan yang naik, terutamanya dari kos elektrik tarif. Maka saya ingin utarakan kepada MPC, kita kena cari satu solusi untuk menambah produktiviti negara demi untuk kita menambah daya saingan kita kepada rakan-rakan negara kita, sejiran kita. Contohnya, bolehkah MPC pertimbangkan kita adakan lebih banyak training atau latihan untuk menaik taraf pekerja kita? Kedua, mungkin daripada sistem produktiviti yang baru, dengan sistem baru, dengan production line baru, mungkin kita boleh menaik juga produktiviti mereka. Saya bagi contoh, mungkin dulu salah sistem production line tu satu orang buat, mungkin dia boleh pack 50 kotak. Mungkin dengan sistem baru, dia pack dengan satu orang, mungkin dia boleh jadi 120 kotak. Ketiga, yang paling penting juga, gunalah teknologi baru. Dalam revolusi industri 4.0, kita banyak mesin-mesin atau automation digital yang boleh diguna untuk kita menaikkan produktiviti. Sebab inilah yang paling penting untuk kita ada daya saingan untuk kita boleh bersaing dengan negara-negara lain. Sekian, terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Tebrau. Berikutan ini kita persilakan majlis mempersilakan Yang Berhormat Pasir Putih. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya terus masuk kepada butiran 020000 pembangunan industri dan daya saing. Kita semua maklum bahawa industri perdagangan ini dia ada strategi dia, dia ada musuh dia dan dia ada pendekatan-pendekatan yang perlu diambil. Oleh kerana kita mengadakan perdagangan dengan negara-negara yang berbagai-bagai, saya ingin buat pertanyaan kepada pihak menteri, sejauh mana kementerian telah merancang agenda-agenda yang baru untuk menyokong butiran ini, termasuk sokongan perdagangan dan industri, pembangunan industri, pembangunan sektor perkhidmatan dan lain-lain butiran di bawah 020000 ini. Apa yang ingin saya tahu iaitulah perancangan dan strategi yang baru oleh kerajaan yang baru bertapak pada hari ini. Bagi tahu dulu. Kalau kita tahu, insya-Allah kita tolong, tidak sebagaimana tuduhan yang dibuat. Kita akan bantu kerajaan. Kita tahu kerajaan ini lemah sangat. Insya-Allah kita akan bantu. Yang kedua, butiran 030000 pengangkutan pengukuhan perdagangan antarabangsa. Strategi perdagangan yang telah dibuat oleh kerajaan sejak daripada zaman berzaman, kita semua tahu. Dan banyak kerajaan ini memfokuskan kepada negara-negara yang
digelar sebagai negara maju. Amerika, Britain, Jepun dan sebagainya. Soalan yang ingin saya tahu, apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh MITI untuk melebarkan perdagangan negara kita ini, sama ada daripada pihak kerajaan ataupun daripada pihak swasta dalam kalangan rakyat dalam negara kita ini, melangkah ke negara-negara yang baru, termasuk negara Timur Tengah dan seumpamanya. Kerana kalau kita berdagang dengan negara maju, saya bimbang takut-takut perdagangan kita ini tidak ke mana-mana. Tapi kalau perdagangan kita ini kita halakan kepada negara-negara yang membangun, terutama sekali di sebelah Timur Tengah, di sebelah Afrika dan negara-negara yang seumpamanya, kemungkinan kita akan memperolehi keuntungan yang lebih banyak. Seterusnya saya ingin menyebut butiran 00525, dana projek berinfak tinggi. Sejumlah 195 juta dicadangkan oleh pihak kerajaan untuk dana projek yang berinfak tinggi ini. Saya ingin bertanya kepada kementerian, sejauh mana kementerian buat satu perancangan secara adil di antara projek berinfak tinggi dan juga perusahaan PKS yang ada dalam negara kita. Kalau kita lihat projek ini menelan belanja 195 juta, sedangkan PKS ini hanya diperuntukkan 1 juta. Adakah kerajaan ini melihat kepada rakyat yang baru nak bangun di sudut industri ini sebegitu rupa, ataupun apa hasrat di sebalik kos yang disebut oleh pihak kerajaan di dalam peruntukan ini. Begitu juga di butiran 00406, merangka plan induk produktiviti nasional. Dalam butiran ini suka saya ingin menyentuh situasi dalam negara kita yang terdiri daripada kaum yang berbagai-bagai. Semua kaum ada industri masing-masing. Tetapi realiti yang berlaku dalam negara kita ini, ada kaum yang mereka membolot kekayaan dalam negara, ada kaum yang seolah-olah mereka ketinggalan di dalam bidang ini. Jadi saya ingin tahu daripada kementerian, apakah rangka-rangka strategi yang diatur kali ini untuk mengimbangkan di antara projek-projek yang besar dengan golongan bawahan ataupun golongan IKS ini. Begitu juga di sudut ekonomi negara ini supaya seimbang antara kaum-kaum yang ada di dalam negara kita. Mesti perkara ini distrategikan oleh pihak kerajaan. Tak boleh pihak kerajaan membiarkan begitu saja, tak boleh. Maknanya bukan kita menyekat syarikat-syarikat yang besar, tetapi kita membantu syarikat-syarikat yang kecil yang ada dalam negara kita ini supaya syarikat ini bangkit, maju, dan akhirnya dalam negara kita ni kita lihat kestabilan ekonomi dan juga keseimbangan ekonomi yang mampan, insya-Allah. Yang terakhir iaitulah halal hub di butiran 19599 Halal Industry Development Corporation, di mana saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, apakah langkah yang telah diambil supaya halal hub ini benar-benar menjadi realiti dalam negara kita. Sebagai contoh, halal hub yang besar, kalau dijadikan Kelantan sebagai pusat halal hub, pelabuhan Tuk Bali juga dijadikan pelabuhan yang akan mengimport dan mengeksport halal hub ini, barang-barang halal ini, alangkah baiknya. Ataupun kalau tidak direncanakan dengan baik oleh pihak kerajaan, saya bimbang program halal ini akan begitu saja. Sekian, terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Pasir Putih. Dipersilakan Yang Berhormat Pucuk Borneo. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin terus kepada butiran 00201 iaitu program pembangunan industri otomotif. Dan saya amat menyambut baik dasar kerajaan untuk menggalakkan penggunaan kereta EV ini. Jadi dalam komponen peruntukan pembelanjaan ini saya ingin tahu sama ada peruntukan ini adalah untuk conventional vehicle ataupun kereta EV. Saya juga menyarankan supaya kerajaan kita melihat kepada pembangunan industri kereta EV kerana dengan izin industri ini adalah the future industry dan kita tidak boleh bawa masuk kereta-kereta EV daripada luar negara kerana kita pada suatu hari nanti akan menjadi tempat jualan sahaja, tapi kita bukan tempat untuk kita membangunkan industri sektor otomotif dan juga kereta elektrik ataupun EV ini. Jadi saya juga percaya perkembangan industri elektrik ini boleh membawa menjadi pemangkin kepada pemacu industri kejuruteraan, sains dan juga teknologi bidang otomotif baik daripada segi conventional vehicle ataupun EV ini sendiri. Ia juga boleh menyumbang kepada pembangunan kemahiran aras tinggi dan meningkat kepada keupayaan dan kejuruteraan industri otomotif itu sendiri. Oleh itu, saya juga mencadangkan supaya kerajaan menilai kesediaan negara kita dalam menampung permintaan tenaga elektrik dan memastikan penjanaan elektrik negara mencukupi kerana tidak guna kita gairah untuk memajukan industri otomotif kita ataupun industri kereta EV kita, tetapi kebolehjanaan tenaga elektrik negara kita tidak mencukupi. Kerana setakat ini saya dipahamkan bahawa kita mempunyai 900 stesen pengecas EV di seluruh negara dan kerajaan juga mensasarkan 10,000 stesen pengecas EV dan macam mana kita nak cater 10,000 pengecas EV ini kalau kebolehjanaan tenaga elektrik kita belum pasti kita mempunyai tenaga yang mencukupi. Jadi saya juga mencadangkan kepada pemain industri otomotif ini untuk datang ke Sarawak sebab di negeri Sarawak kita mempunyai reserve tanah yang banyak, tenaga elektrik yang berlebihan. Kita ada reserve of electricity supply 10,000 megawatt ketika ini. Dan ini adalah tempat strategik untuk pemain-pemain industri ini datang. Dan kita juga banyak sumber manusia yang bersedia secara keseluruhan. Ramai rakyat Sarawak yang boleh bertutur dalam pelbagai bahasa. Hanya bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan kebanyakannya boleh bertutur fasih dalam bahasa Mandarin. Dan daripada segi SWOT analisis, saya rasa Sarawak sesuai. Jadi saya juga menggesa kepada pihak MITI untuk melihat peluang-peluang pelaburan di setiap negeri itu hendaklah berdasarkan kepada kebolehan negeri itu sendiri. Sebagai contoh, kalau di negeri Kedah kita mempunyai banyak kawasan perindustrian, kita boleh membawa perindustrian. Kalau di negeri Sabah banyak kawasan pelancongan, kita bangunkan industri yang berdasarkan pelancongan dan sebagainya. Dan saya juga ingin menyebut mengenai butiran 00531 iaitu Taman Teknologi Sarawak dengan peruntukan anggaran projek yang bernilai 178.615 juta yang begitu besar. Dan saya ingin tahu apakah skop projek tersebut dan apakah status kemajuan projek pada masa kini dan bagaimana ia memberi impak secara langsung pada jangka pendek dan juga jangka panjang kepada rakyat Sarawak. Dan seterusnya, apakah rancangan kementerian untuk memastikan taman teknologi ini siap dan berjalan lancar supaya ia boleh memberi
keuntungan bukan saja kepada rakyat Sarawak tetapi negara kita Malaysia. Dan saya juga ingin menyentuh butiran 00202 iaitu skim pinjaman mudah otomasi dan pemodenan. Saya ingin menyeru kepada pihak kementerian untuk mengenal pasti pinjaman-pinjaman ini diberi kepada usahawan-usahawan yang betul-betul memerlukan proses otomasi dan pemodenan ini. Sebab melalui pengalaman saya, banyak daripada pemain-pemain industri yang membuat pinjaman beli mesin, lama-lama mesin itu duduk di kilang mereka tidak digunakan. Kenapa? Sebab mereka tidak mahir untuk menggunakan dan juga kos untuk pengendalian terlalu tinggi. Dan sebelum kita memberi pinjaman dan memberi teknologi-teknologi ini, kita kena buat due diligence dulu. Kita memastikan mereka boleh guna dan boleh menjimatkan kos mereka untuk mengeluarkan produk-produk mereka. Dan seterusnya saya juga ingin melihat kepada butiran 00206 iaitu penyertaan tahunan dalam acara perdagangan antarabangsa terpilih. Okey, bagi 1 minit Tuan Pengerusi. 1 minit. Di mana kos yang diperuntukkan untuk tujuan ini juga amat tinggi. Dan saya menyarankan supaya pihak kementerian supaya melihat seluruh produk Malaysia yang boleh kita ketengahkan kepada negara luar. Sebab kadang-kadang return on investment daripada penyertaan acara tahunan peragaan di luar negara ini tidak mendatangkan hasil yang sepatutnya yang kita terima. Jadi pihak kementerian patut melihat sebagai contoh, lihat sektor komoditi, kita keluarkan minyak sawit, kita keluarkan sarung getah tangan dan banyak produk komoditi dan produk utama kita harus kita bawa dalam acara tahunan ini supaya negara-negara luar mengetahui apakah produk yang kita ada di dalam negara. Dengan itu, sekian terima kasih. Tapi sebelum saya mengundur diri, saya juga ingin menyampaikan salam selamat berpuasa kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Puncak Borneo. Dipersilakan Yang Berhormat Pokok Sena. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengerusi. Butiran 040300 Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA. Pertama sekali bagi pihak Negeri Kedah, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak MAIDA yang memberikan kerjasama dengan Kerajaan Negeri Kedah bagi memastikan pelaburan di luar jangka 2 tahun kebelakangan ini. Negeri Kedah mencatatkan pelaburan 68.3 bilion pada tahun 2021 menjadikan rekod tertinggi yang pernah dicapai negeri ini dengan industri pembuatan mencatatkan pelaburan 66.22 bilion. Tahun lalu pelaburan di Kedah mencecah 13.1 bilion melepasi sasaran tahunan yang digarap dalam Plan Pembangunan Kedah 2035 dengan pelaburan dalam sektor perbuatan adalah 12 bilion antara yang tertinggi dalam negara. Alhamdulillah. Saya mengharapkan agar kerjasama yang baik di antara pihak persekutuan dan negeri ini dapat diteruskan bagi memastikan sasaran 10 bilion pelaburan tahunan yang dirangka di negeri ini dapat direalisasikan. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan di atas kejayaan MAIDA mendapatkan pelaburan mencecah 246.6 bilion bagi tahun lalu melibatkan 4,454 projek serta lebih 140,000 peluang pekerjaan baharu. Ia suatu pencapaian yang membanggakan seiring dengan komitmen yang tinggi ditunjukkan oleh kerajaan terdahulu dalam era pasca pandemik serta dalam ruang lingkup Plan Pemulihan Ekonomi Negara pada ketika itu. Saya ingin mendapatkan beberapa penjelasan lanjut daripada kementerian. Pertama, Kerajaan Kedah memperkenalkan Permit Ekspres Pembinaan 10 atau E10 yang memendekkan keseluruhan proses permohonan kebenaran merancang sehingga kepada pemerolehan
sijil perakuan siap dan pematuhan atau CCC serta lesen untuk memula ke operasi. Proses yang biasa mengambil masa 2 hingga 4 tahun ini dipendekkan sehingga 10 bulan sahaja. Dan perkara ini turut disentuh dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Sultan Kedah bersempena dengan Majlis Perasmian Mesyuarat Pertama Penggal ke-6 Dewan Undangan Negeri Kedah yang ke-14 baru-baru ini. Soalan saya, apakah kementerian berhasrat untuk memperluaskan pemakaian dasar E10 ke negeri-negeri lain, khususnya dalam kalangan negeri yang kurang membangun bagi menarik pelaburan ke sana? Yang kedua, saya ingin mengetahui apakah MAIDA mempunyai rancangan strategik untuk memastikan pelaburan bersasar di negeri-negeri kurang membangun serta menyediakan fasiliti dan garis panduan pelaburan bagi menarik pelaburan strategik khususnya di negeri-negeri yang kurang membangun tadi. Butiran 060100 pengoperasian Maimudah. Mohon perincikan peruntukan 3 juta yang disalurkan di bawah butiran ini. Sejauh mana impak yang dilaksanakan di bawah inisiatif non-fiskal ini dalam menarik pelaburan berteknologi serta berimpak tinggi ke dalam negara? Apakah kementerian meletakkan satu sasaran minima di bawah inisiatif Maimudah bagi tahun ini? Mohon penjelasan. Tuan Pengerusi Butiran 070100 Expo 2025 Osaka. Saya berpandangan ini peluang terbaik negara untuk mempromosi ekonomi negara dengan penyertaan kira-kira 60 buah negara dan organisasi antarabangsa dalam Expo Osaka kelak. Penyertaan Malaysia seharusnya distrategikan dengan pulangan pelaburan ROI yang menguntungkan masa depan negara. Saya juga ingin mengetahui sasaran pelaburan yang dirancangkan oleh kementerian dalam Expo 2025 Osaka. Apakah ada perancangan untuk mempromosikan produk-produk halal serta kraftangan PMKS dalam negara dalam Expo berkenaan sebagai nilai tambah kepada langkah mempromosikan negara ke peringkat antarabangsa? Tuan Pengerusi, akhirnya saya suka untuk mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Ramadan kepada seluruh ahli dewan dan juga seluruh rakyat Malaysia. Selamat meningkatkan amal ibadah, pastikan Malaysia sifar maksiat dalam Ramadan Al-Mubarak. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Senar. Dipersilakan Yang Berhormat Keningau. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin merujuk kepada muka surat 264 item 000 pembangunan industri dan daya saing RM 83,543 dan muka surat 265 item 30,700 di mana 125 juta diperuntukkan untuk matret. Seperti mana yang kita tahu, sektor perbuatan manufacturing di Sabah pada 2020 hanya mencapai 6.47 bilion atau 7.8% KDNK. Maka itu saya cadangkan MITI membuat fokus untuk membangunkan industri di Sabah dan meningkatkan daya saing mereka dengan memberi keutamaan peruntukan yang mencukupi. Muka surat 266 item 0400 pengkukuhan pelaburan berkualiti item 040300 MAIDA diperuntukkan 160 juta dan item 050300 promosi penggalakan pelaburan dan perdagangan
dan item 070100 Expo 2025 Osaka RM35 telah diperuntukkan. Sabah kini menerima banyak cadangan pelaburan dari pelabur-pelabur khasnya China, Korea Selatan, Taiwan, Jepun dan sebagainya. Maka itu saya cadangkan supaya MITI menganjurkan satu pameran galakan pelaburan yang besar-besaran di Kota Kinabalu untuk bakal-bakal pelabur supaya mereka boleh melihat keadaan pelaburan Sabah secara first hand dan membantu mereka membuat keputusan untuk melabur. Muka surat 268 item 00520 dana pelaburan strategik 415 juta dan item 00525 dana projek berimpak tinggi 195 juta. Berapakah dari peruntukan-peruntukan ini diperuntukkan untuk menggalakkan pelaburan dan projek di Sabah? Datuk Speaker, saya merujuk kepada Kementerian Pengangkutan di mana visi Kementerian Pengangkutan adalah pendarajut transformasi sistem pengangkutan bersepadu, efisien dan selamat. Manakala visi kementerian adalah memperkasakan sistem pengangkutan berasaskan teknologi sebagai pemangkin pembangunan negara. Dari pandangan Sabah, jelas Kementerian Pengangkutan telah gagal kedua-dua visi dan misi ini. Dari segi maritime umpamanya, pelaburan sepanggar Kota Kinabalu masih belum diiktiraf sebagai second national load center. Pelabuhan sepanggar pun tidak disambung atau tidak dikonek dengan landasan kereta api dan tanpa integrasi pengangkutan ini ianya mengakibatkan pelbagai masalah penghantaran kargo dan daripada pendalaman Sabah. Maka itu dicadangkan supaya kementerian memikirkan untuk perancangan strategik membina sebuah pelaburan darat di Keningau. Dari segi udara, lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu adalah airport yang nombor 2 sibuk di Malaysia dan ketibaan pelancong dari luar negara melalui udara adalah yang terbanyak. Maka Sabah memerlukan lapangan terbang antarabangsa yang kedua. Saya ingin bertanya, apakah rancangan strategik Kementerian Pengangkutan untuk menambah baik dan menaik taraf lapangan terbang di Sandakan dan Tawau sebagai lapangan terbang antarabangsa? Dari segi darat, rel pelabuhan sepanggar Kota Kinabalu tidak disambung atau not connected dengan landasan rel. Untuk landasan rel dari Tenem ke Beaufort tidak beroperasi dan ada carun-carun yang perlu diperbaiki, di mana orang-orang kampung menggunakan motorcycle untuk bertolak beberapa keratan besi dan kayu untuk menghantar penumpang dan barang dari kampung ke kampung, sebab kampung-kampung tersebut tidak disambung dengan mod pengangkutan darat yang lain, tiada jalan langsung. Dari segi darat, jalan raya utama yang sedia ada adalah sempit. Yang berhormat sila gulung. Lebih kecil, iaitu 20 kaki saja kalau dibandingkan di Sarawak, iaitu 22 kaki dan perlu penlebaran dan peruntukan. Datuk Speaker, akhirnya saya beralih ke muka surat 317 item 0303400 subsidi operasi tren tidak ekonomik 33 juta. Kenapa tidak
ada peruntukan subsidi operasi diberikan jabatan kepada Jabatan Kereta Api Sabah di mana operasinya pun tidak ekonomik. Buka surat 318 item 01-600 pembelian rolling stock KTB 262 juta. Saya ingin bertanya, bolehkah sebahagian kecil peruntukan ini digunakan untuk membeli rolling stock untuk Jabatan Kereta Api Sabah? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Keningau. Dipersilakan Yang Berhormat Kuala Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Pengerusi. Butiran 030-100 hubungan serantau antarabangsa. Di sebalik kejayaan menarik pelaburan diluluskan pada tahun 2022 berjumlah 264 juta yang akan mewujudkan 140,000 peluang pekerjaan baru, pada 2021 kita telah kehilangan banyak syarikat antarabangsa yang berpindah keluar daripada Malaysia. Syarikat otomotif seperti Hyundai berpindah ke Indonesia, IBM, Shell. Walau bagaimanapun, tahun lalu mantan Menteri MITI ada memaklumkan beberapa syarikat antarabangsa yang telah datang melabur di Malaysia seperti Porsche, Amazon dan lain-lain juga. Porsche telah melancarkan pusat pemasangan Porsche pertama di dunia di luar Eropah, di Kulim pada tahun yang lalu. Melalui hubungan serantau dan antarabangsa ini, adakah kementerian mempunyai perancangan untuk memanggil kembali syarikat-syarikat yang telah keluar ke negara ini untuk kembali ke negara kita? 030-200 hubungan perdagangan dan ekonomi dua hala. Saya ingin tahu berapa jumlah nilai perdagangan di kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP, EAGA dan juga Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle, IMTGT. Untuk 040-200 ekonomi digital ini merupakan aspek yang penting bagi memastikan kelangsungan perniagaan norma baharu seperti platform pembiayaan digital, e-dagang dan ekonomi gig. Soalan saya, bagaimana perkara ini ingin dilaksanakan kalau peruntukan yang disediakan hanyalah minimum? Kalau dilihat outcome kedua di bawah pengukuhan pelaburan berkualiti, ekosistem e-dagang terus berkembang pesat dan berdaya maju. Sumbangan e-dagang kepada KDNK meningkat 26.5% kepada 163.3 bilion berbanding 129 bilion pada tahun 2019. Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, bagaimana perancangan kementerian untuk memacu ekosistem e-dagang ini? Seterusnya, 040-300 Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA. Malaysia merekodkan pelaburan diluluskan seperti mana disebut tadi 264 bilion. Jadi saya nak tahu daripada jumlah itu berapakah yang berjaya dibawa masuk ke Pantai Timur, khususnya ke Terengganu. 00520 dana pelaburan strategik ada diperuntukkan sebanyak 415 juta. Apa rasional dan justifikasi satu jumlah yang besar ini diperuntukkan? Adakah kementerian akan memberi penekanan kepada pelaburan bagi sektor bidang pembaharuan baru, new growth areas seperti kenderaan elektrik, kilang pintar, menggunakan teknologi 5G, ekonomi digital, teknologi hijau, pertanian pintar dan juga ekosistem rantaian bekalan. Apa yang penting adalah manfaat ekonomi yang diperolehi hasil daripada pelaburan ini, termasuk membuka peluang pekerjaan, pemindahan teknologi dan pengetahuan melalui latihan, sekaligus mewujudkan peluang baru kepada industri tempatan. Saya ingin tahu bagaimana rancangan kerajaan untuk memacu pelaburan di dalam industri nadi bumi yang dianggarkan bernilai lebih 750 bilion di Malaysia. Sudahkah ada pelan hala tuju industri nadi bumi untuk negara kita? Magnet berkualiti tinggi daripada nadi bumi boleh menjadikan Malaysia hub komponen untuk kenderaan elektrik seperti bateri, motor elektrik, alternator. Saya pernah berbual dengan kaki tangan daripada Kerajaan Negeri Terengganu. Dia beritahu Elon Musk pernah datang ke Pelabuhan Kemaman meninjau potensi nadi bumi di Terengganu. Malah bahan buangan daripada nadi bumi, daripada operasi kilang seperti Linus sebenarnya telah dikaji penghasilan produk baja yang boleh menyuburkan tanah pertanian yang dipanggil kondisoil. UPM, UKM, Mardi dan Sirim yang terlibat dalam kajian ini telah mengesahkan
keberkesanan kondisoil dalam menyuburkan tanah dan yang paling penting disahkan selamat dan mesra alam. Jadi saya ingin tahu sekiranya boleh dibuat sesuatu tentang kajian yang telah dibuat ini yang sepatutnya boleh menyelamatkan duit ringgit Malaysia yang banyak digunakan untuk pembelian baja-baja, bahan baja daripada luar negara. 00525 dana projek berimpak tinggi. Soalan saya, dalam usaha kita untuk merancangkan pelaburan dan projek berimpak tinggi, mengapa peruntukan di bawah butiran ini dikurangkan? Kedua, selain ECRL sebagai projek berimpak tinggi bagi wilayah timur, apakah perancangan jangka panjang kementerian mengenai projek berimpak tinggi yang lain untuk dibawa ke wilayah timur? Dan seterusnya, saya juga ingin bertanya, Venezuela sanction telah memberi kesan kepada banyak syarikat refinery di dalam negara kita. Apakah ada rancangan kerajaan untuk memperbaiki keadaan yang memberi impak kepada ekspor kilang-kilang penapisan ini hasil daripada kesan Venezuela sanction? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Terengganu. Majlis mempersilakan Yang Berhormat Kuala Selangor. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Selaku pembahas yang terakhir, saya hanya mau memfokuskan kepada hanya satu dua perkara saja. Untuk yang di-Pertua, kita sedia maklum betapa inilah kementeriannya yang wajar menjadi pemacu pembangunan teknologi dan pelaburan berimpak tinggi sekaligus menjana kerja yang punya upah gaji yang tinggi dan akhirnya menyaksikan negara dapat memecah daripada perangkap apa yang disebut-sebut sebagai selama ini sebagai the middle income trap. Jadi justru dengan semangat itu saya hanya mahu memfokus kepada kepala P24 ya, butiran 00520 dana pelaburan strategik. Sejauh manakah yang dikatakan dana pelaburan strategik dalam perinciannya dan dalam jenis dan pelaburan yang akan dibuat, yang harap-harapnya akan juga menggamit pelaburan luar asing ataupun FDI bagi menyambut industri kita, kerana kita perlu faham bahawa akhirnya produk dan services kita ini mesti kalau mau ke peringkat antarabangsa mesti mengambil tempat dalam the global value chain. Dan global value chain itu kalau produk sekadar intermediate dia tidak membawa upah ataupun tidak membawa pulangan yang besar kecuali kalau dia bersifat betul-betul finish product. Jadi dengan itu adalah perubahan strategi pertumbuhan yang kita harapkan akan berlaku dalam sesi parlimen di bawah pimpinan PMX sesi parlimen ke-15 ini. Tapi saya belum tahu apakah we are doing more of the same dengan izin. Kita hanya mengulangi kerja yang sama. Setiap tahun kita berbincang tentang peruntukan ini yang dikatakan dana pelaburan strategik itu sebanyak 415. Saya ingin tahu perinciannya. Ya, dan apakah keutamaan industri, jenis pelaburannya dan melalui penyediaan dana yang besar ini apakah kita akan dapat menggamit sokongan FDI yang lain ketika ia disaksikan. Keduanya ialah begitu juga maksudnya peruntukan dana yang besar ini membawa pulangan pelaburan dari segi pertumbuhan KDNK yang telah saya sebutkan. Seterusnya dalam semangat yang sama saya melihat kepada dana projek berimpak tinggi 00525 Datuk Pengerusi. Ini juga saya perhatikan dalam semangat yang sama pelaburan ini harus memacu negara berteknologi tinggi dan di sini juga saya ingin menyebut betapa kementerian tidak seharusnya bertindak in silo intellectual property yang ada dalam MyIPO di KPDN dengan berbagai startup yang mungkin ada accelerator yang ada di MOSTI, sejauh manakah gabungan itu yang pada akhirnya MIDA selaku badan yang bertanggungjawab terhadap pelaburan ini yang menggamit pelaburan asing juga dapat mengekalkan pelaburan tempatan ataupun domestic direct investment supaya tidak mengalir keluar. Dan dalam semangat itu apakah dana projek berimpak tinggi ini yang kalau kita
kita mahukan berimpak tinggi, terus maju, tapi pengurangan 109 juta Datuk Pengerusi yang saya perhatikan. Jadi ini sangat tidak sejajar dengan semangat untuk kita memacu ekonomi tinggi, industri performing, high performing, value added dan mengambil menjana upah yang tinggi, tapi kekurangan peruntukan itu tidak sepadan dengan cita-cita itu Datuk Pengerusi. Selebihnya saya ingin juga bertanya tentang one off ini ataupun butiran 07 0100 ini, Expo Osaka. Biasa kita tahu expo sebesar ini, tapi kita kena bergalih kepada hanya berlibat dalam expo antarabangsa seumpama ini, tetapi lebih mementingkan what will be finally the input, output dan outcome yang kita ingin capai dengan perbelanjaan yang 35 juta yang akan diadakan di Jepun itu, Datuk Pengerusi. Akhirnya saya menggalih kepada last point saya, mungkin ada lagi 2-3 poin tapi tak kesempatan. SIRIM, Datuk Pengerusi, SIRIM di butiran 00100. SIRIM merupakan satu satu anak syarikat MITI ataupun satu platform, satu flagship kita kepada yang memacu teknologi dan quality solution. Mutakhir ini saya perhatikan CEO-nya membuat gesaan supaya PKMS dan juga PKS mendakap ataupun to embrace penggunaan PKMS kita ini, perusahaan mikro PMKS, supaya mendakap pelbagai teknologi IoT, blockchain dan juga artificial intelligence. Beliau menggesakan itu dan supaya benar-benar PMKS kita dapat melonjak untuk mengisi global value chain dengan produk dan services mereka. Dan saya perhatikan dana yang diberikan kepada SIRIM meningkat dengan wajarnya, kerana saya perhatikan juga kegiatan-kegiatan SIRIM ini sangat boleh kita berikan pengiktirafan kerja buat mereka yang boleh saya sudah kehabisan waktu. Cumanya soalan saya, apakah akan dapat kita lakukan untuk mengangkat SIRIM ini sebagai satu flagship kita, apakah branding kita menjadikan SIRIM sebagai pemain utama industri, sebagai technology solution, sebagai quality solution, satu brand yang boleh kita jaja dan kita peragakan di seluruh rantau Asia Pasifik, bahkan juga di peringkat antarabangsa. Itu soalan bagi kementerian dan menteri. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh umat Islam yang bakal menyambut Ramadan Mubarak ini, supaya kita sama-sama melakukan yang terbaik, mujahadah untuk sebulan nanti. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan, rahmah dan pengampunan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Untuk makluman Dewan, seramai 20 orang yang berhormat telah berbahas. Tibalah masanya untuk yang berhormat Menteri untuk menjawab 20 minit. Terima kasih Datuk Speaker. Pertama sekali saya ucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam yang akan bermula bulan Ramadan besar kemungkinan hari esok. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membahas rang undang-undang bekalan di peringkat jawatan kuasa Kementerian MITI. Sejak saya jadi ahli parlimen 15 tahun lalu, saya dah lama bercadang bahawa peringkat jawatan kuasa harus jadi jawatan kuasa yang benar-benar, di mana kita boleh bincang butir-butiran secara teliti. Dan saya harap ini hasrat ni kita boleh jayakan bersama, supaya selepas ini belanjawan yang akan datang, kita boleh telitikan butiran-butiran belanjawan di peringkat jawatan kuasa dalam jawatan kuasa yang akan ditubuhkan sebentar lagi. MITI ni ada ramai atau ada beberapa ahli. Sebenarnya mereka bukan saja ahli parlimen tetapi pemimpin
di kerajaan negeri termasuk Yang Berhormat Batu Kawan, Yang Berhormat Gombak, Yang Berhormat Kubang Pasu, Yang Berhormat Keningau. Saranan mereka penting dan saya senantiasa mengingatkan pegawai-pegawai di kementerian bahawa kerajaan negeri adalah rakan kongsi yang penting kepada MITI dan juga kepada kerajaan persekutuan. Projek-projek ataupun cadangan-cadangan pelaburan yang telah dicadangkan tidak boleh dilaksanakan kalau tidak ada kerjasama dan tidak ada usaha dari kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Dan saya menghargai cadangan-cadangan terutamanya daripada rakan-rakan yang menjawat jawatan penting di peringkat negeri. Isu tentang estet atau kawasan perindustrian memang salah satu isu yang kita perlu kaji dan kita perlu cari jalan. Ada keadaan kawasan perindustrian kita tidak memuaskan. Keadaan jalan raya, tak kira jalan persekutuan ke jalan negeri di kawasan perindustrian ni di banyak tempat tidak memuaskan. Dan saya harap kita boleh bincang di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri dan bukan saja di peringkat MITI tetapi juga KKR dan kementerian-kementerian lain supaya kita boleh cari formula atau cari jalan untuk menjadikan kawasan-kawasan perindustrian kita dengan keadaan yang lebih memuaskan. Sekarang ni di seluruh dunia kawasan perindustrian diharap biasanya dijangka ataupun pelabur menjangka atau mengharap atau ekspektasi pelabur ialah kawasan kita boleh plug and play. Tapi bukan semua bersedia dan ini saya harap kita boleh cuba menyelesaikan dan Maidah telah tubuh satu unit baru-baru ini bulan Februari, unit estate kawasan perindustrian. Dan ini adalah usaha kementerian untuk membaiki keadaan dan lipat urus dengan kerajaan-kerajaan negeri akan diusahakan. Ada beberapa ahli menyentuh Yang Berhormat Timbalan Menteri, Tuan Pengerusi sikit saja. Saya setuju apa yang disebutkan oleh Timbalan Menteri mengenai kawasan-kawasan perindustrian dalam seluruh negara. Saya nak cakap khususnya bagi negeri Kedah. Peruntukan untuk baik pulih dan naik taraf infrastruktur kawasan industri yang Menteri tadi saya sebut bahawa dalam sinarai negeri-negeri Kedah tak dapat. Hanya negeri lain saja dan MIDA tidak meminta sinarai daripada negeri Kedah. Jadi saya berharaplah supaya negeri Kedah sungguh pun kita negeri pembangkang berbeza dengan persekutuan. Tapi janganlah anak tirikan negeri Kedah sedang bergerak maju dalam bidang industri pembuatan. Terima kasih Jawab Menteri. Okey, terima kasih Kubang Pasu. Tidak benar bahawa Kedah tidak dapat. Sebenarnya sekarang ni hanya peruntukan untuk kawasan pembaikian kawasan perindustrian hanya 10 juta ringgit. Awalnya ada 5 negeri dipilih tetapi Kementerian Ekonomi telah mengarahkan bahawa line ni jadikan satu line item di mana semua negeri boleh memohon. Tapi untuk latar belakang Yang Berhormat, item ini bermula pada 2008. Pada masa itu ada peruntukan yang saya dimaklumkan peruntukan untuk membaiki kawasan perindustrian pada masa itu 500 juta ringgit setahun. Tapi sekarang ni tidak lagi ada peruntukan yang begitu besar dan saya rasa penting ialah kerjasama di antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat supaya kita cari jalan. Kalau 10 juta bagi kepada 13 negeri pun tidak banyak. Dan ini mungkin bukan jalan keluar untuk kita membaiki keadaan di kawasan-kawasan perindustrian. Dan saya bersedia untuk lipat urus dengan semua kerajaan negeri, terutamanya kerajaan negeri yang terlibat termasuk kerajaan negeri Kedah. Terima kasih Timbalan Menteri. Okay. Beberapa ahli menyebut tentang isu gaji, isu talent dan isu pasaran buruh kita. Apa yang disebutkan oleh Tebrau, ini ucapan yang saya biasa sebut.
Saya senantiasa kata kalau kita ada pelaburan yang tinggi-tinggi tetapi tidak mewujudkan pekerjaan untuk rakyat Malaysia, untuk warga negara, dan kalau tidak wujudkan pekerjaan yang dengan gaji yang berpatutan, maka hasil usaha kita hanya membantu syarikat-syarikat. Dan ini saya rasa adalah sekarang ni pandangan kementerian, pandangan Menteri MITI, pandangan kementerian, dan bukan saja kerajaan perpaduan tetapi dikandung dalam dasar pelaburan baru yang dilancarkan 3 hari sebelum pilihan raya, 3 hari sebelum Parlimen dibubar tahun lepas pada bulan Oktober, memang menggariskan apa maklumat kita mendapatkan pelaburan. Maklumat kita ialah satu, meningkatkan kompleksiti ekonomi. Iaitu bahawa kita tidak boleh bergantung kepada satu dua sektor. Kita perlukan kompleksiti ekonomi kita. Kedua, mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi. Ketiga, memperluaskan rangkaian domestik. Iaitu kita tidak boleh bergantung terhadap hanya FDI. Tetapi kita perlukan ekosistem, kita perlukan syarikat-syarikat tempatan untuk memperluaskan rangkaian domestik. Keempat, membangunkan kluster baru dan sedia ada. Kelima, mempertingkatkan keterangkuman dalam mensasarkan pelaburan berkualiti tinggi, berintensifkan model dan teknologi. So ini adalah hasrat ataupun national investment aspiration, aspirasi kerajaan terdahulu dan juga kerajaan buat setakat ni, kerajaan perpaduan, dan ini saya rasa adalah penting untuk kita. Ya, silakan. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih Yang Amat Menteri. Saya teliti jawapan tadi berkaitan mewujudkan sebuah peluang pekerjaan yang berkualiti. Saya nak tanya kepada Yang Amat Menteri, adakah Yang Amat Menteri setuju apabila kita mewujudkan pekerjaan yang berkualiti tetapi kualiti graduan kita yang berada di universiti tidak dapat mencapai apa yang kita sediakan, dan itu sebabnya alasan oleh syarikat-syarikat besar yang melabur di negara kita ini mengambil tenaga-tenaga pakar daripada luar. Jadi bagaimana Yang Amat Menteri melihat perkara ini supaya NIA yang telah dilancarkan 3 hari sebelum Parlimen dibubarkan itu dapat dicapai oleh kerajaan Madani pada hari ini? Tadi, terima kasih Pak Yang Besar. Tadi Kuala Selangor sebut more of the same means insanity. Saya juga setuju bahawa selepas ni dashboard kita, apabila kita fikir siapa akan melabur, dashboard kita tidak hanya boleh bergantung kepada amount yang diluluskan. Jumlah yang diluluskan tu tidak bermakna kalau dia tidak boleh capai kelima-lima sasaran ataupun maklumat kita. Dan saya setuju dengan Pak Yang Besar bahawa kita perlukan dasar dan juga perspektif baru berkenaan dengan pasaran buruh kita. Pasaran buruh kita sebenarnya lanjutan pasaran buruh Singapura. Kalau kita bayar engineer terlalu rendah, dia pergi Singapura. Bukan kata kita tidak ada bakat, bukan kata kita tidak ada talent. Tetapi talent kita, kalau kita bayar engineer dengan RM4,000, RM3,000, dia lebih baik dia jadi pemandu Grab, lebih baik dia jadi food panda, lebih baik dia pergi bekerja di Singapura. So kita perlukan ekonomi yang bergantung kepada kemahiran dan bukan saja kita bayar atau kita ada lebih ramai buruh yang tidak akan membantu ekonomi kita untuk mencapai 5 sasaran atau 5 aspirasi yang saya sebutkan tadi. So dalam usaha atau urusan harian kita di kementerian, ada yang datang, dia mungkin ada pelabur dari China, dia datang, saya kata first of all, bila pelabur datang dari negeri China, kerana negeri China sekarang ni gaji negeri China ni tinggi, terutama di Eastern Seaboard. So saya maklumkan kepada mereka, if you are here, you have to pay higher than China. If you pay higher than China, bagus. Kita terima itu kerana ini adalah
industri atau sektor yang akan membantu kita wujudkan ataupun laksanakan aspirasi kita. Juga saya maklumkan kepada ramai yang beritahu saya, oh kita perlukan talent dari tempat lain. So saya tanya, adakah talent tu? Adakah talent tu bermaksud engineer yang bergaji RM5,000 dari negeri luar? Dari mungkin negeri India ke mana? Saya kata, kalau macam tu kita tak perlu. Kerana kita ada ramai yang bekerja di Singapura, dia bersedia balik dengan gaji 2/3 di Singapura. Tapi kalau dia talent bermakna mereka yang gaji tinggi, mereka ada bakat yang kita tidak ada dalam kalangan kita, itu akan membantu kita naik taraf ekonomi kita. So kita perlukan perspektif baru berkenaan tentang pasaran buruh kita supaya kita boleh wujudkan atau mencapai matlamat yang kita sasarkan oleh kerajaan terdahulu dan juga kerajaan sekarang. Gombak sentuh tentang sektor. Sektor ada dikatakan ada sektor sektor biotek. Sektor biotek yang disentuh oleh Yang Berhormat Gombak. Memang ada lima sektor yang disasarkan oleh NIA ataupun oleh Dasar Pelaburan Negara Baru. Sektor pertama ialah elektronik dan electrical. Sektor kedua ialah pharmaceutical. Sektor ketiga adalah ekonomi digital. Sektor keempat adalah aero angkasa. Dan sektor kelima kimia. Bagi saya dan saya telah bincang dengan pegawai-pegawai di kementerian, sebenarnya kita pharmaceutical, kita tidak perlu menhadkan pharmaceutical. Kita boleh merangkumi life sciences, biotech dan semua yang melibatkan juga medical devices. Ini boleh dianggap sebagai satu sektor yang besar yang merangkumi semua yang berkaitan dengan bidang kesihatan. Menteri. Ya, siapa? Okay, pasaran halal dunia besar. Malaysia mempunyai potensi yang besar dalam mengekspor produk halal. Butiran 050400 Halal Development Corporation diperuntukkan 17 juta ringgit. Soalan saya, berapa banyakkah peruntukan diuntukkan untuk membangunkan sebagai geran bantuan kepada industri halal? Yang kedua, sejauh mana prosedur halal ini dikawal? Sebab kebelakangan ini kita terdengar walaupun ada masalah ayam, proses penyembelihan ada yang mempertikaikan dari segi kepatuhan syariah. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan jawab soalan halal nanti. Yang Berhormat Keningau dan juga Yang Berhormat Kuala Terengganu. Kuala Terengganu kata bahawa banyak syarikat telah ditutup dan ramai telah keluar dari Malaysia. Sebenarnya ini bukan fakta yang benar. Fakta yang benar ialah kerana sekarang ni keadaan geopolitik di antara Amerika Syarikat dengan negeri China. Telah banyak syarikat Eropah dan juga syarikat Amerika Syarikat memilih kawasan atau memilih Asia Tenggara sebagai China plus one, strategi China plus one ataupun strategi Taiwan plus one. So mereka datang melabur di sini dan pada tahun lepas, tahun 2022, jumlah projek yang diluluskan bernilai 264 bilion ringgit dan pada tahun 2021 jumlah ialah 300.9 bilion ringgit. Kedua-dua tahun ini adalah paling banyak dalam sejarah kita. Bukan sebab apa? Sebab kerana syarikat-syarikat besar di Eropah dan Amerika Syarikat mereka telah berubah strategi mereka. Dulu ialah just in time. Dulu di mana mereka ada kilang-kilang di seluruh dunia dan mereka gunakan kilang-kilang di seluruh dunia untuk mengeluarkan produk. Tapi sekarang ni keadaan sekarang ialah just in case.
mereka membina redundancy, mereka ada China +1, Taiwan +1 dan Asia Tenggara telah manfaat dalam keadaan sekarang. Dan tahun lepas hanya 9 yang keluar daripada Malaysia, hanya 9,000, kita hilang 9,000 pekerjaan, tetapi pekerjaan dicipta daripada pelaburan baru melebihi ratusan ribu. Dan saya harap ini fakta boleh dibetulkan. Laluan. Saya nak betulkan, saya tak sebut banyak, saya cuma sebut beberapa. Saya tengok teks saya dan saya merujuk kepada beberapa syarikat yang saya maksudkan, iaitu pertama Hyundai yang telah berpindah ke Indonesia, IBM berpindah dari Cyberjaya ke Singapura, dan soalan saya, adakah kita cuba untuk mengajak mereka untuk kembali ke Malaysia? Itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih Kuala Terengganu. Ada kemungkinan syarikat-syarikat berpindah daripada Malaysia kerana kos, mungkin kerana isu kos. Kita tidak ingin main di kos rendah. Malaysia sebenarnya berbeza daripada Indonesia, Thailand, Filipina dan juga Vietnam. Mereka ada populasi ataupun ramai penduduk, tetapi Malaysia tidak ada ramai penduduk. Malaysia perlu bersaing ataupun perlu bermain di kategori yang lain. Kita so kalau mereka berhijrah kerana kos ataupun mereka memerlukan lebih ramai buruh, itu bukan masalah. Apa yang kita perlu ialah kita perlu